Okey, selamat sejahtera dan selamat tengah hari kepada tingkatan 4. Hari ini kita jumpa lagi dan kita akan masuk bahagian akhir untuk bab 5. Okey, kita hari ini akan habiskan bab 5. Okey, sedikit saja. Okey, kita masukkan penyelidikan genetik. Okey, genetic research, okey, penyelidikan genetik. Okay, so manakah kita nak aplikasikan, kita nak gunakan penyelidikan genetik? Okay, maksudnya teknologi genetik. Okay, nombor satu, sains forensik. Okay, tahu tak apa tu forensik? Forensik digunakan semasa ada kes pembunuhan, kes jenayah, kita nak bedahkan mayat. Okey, kita gunakan forensik. Okey, bidang sains dan teknologi mengkaji siasatan jenayah. Okay, mengenal pasti, okay, kronologi maksudnya masa. Okay, kita bedah mayat, kita tengok mayat, okay, kita uji mayat, kita sudah tahu berapa mayat itu ditinggalkan atau berapa lamakah kes pembunuhan sudah berlaku. Okay, inilah maksud forensik. Okay, bukti saintifik yang diperoleh macam kajian, okay, uji DNA, okay, ujian DNA. Jika DNA kamu dijumpai di tempat kejadian, maksudnya ada bukti kamu dekat sana. Okey, tidak ada penjelasan yang boleh menafikan. Okey, sangat jelas. Okey, so memainkan peranan penting dalam sistem undang-undang. Okey, dibentangkan di mahkamah. Okey, ini senang saja. Okey, key point kita sini siasatan jenayah. Okey, jangan panjang lebar ya bila kita nak terangkan. Okay, sikit saja cukup. Okey, nombor 2, terapi jin. Okey, ini I Okey, terapi jin. Okey, terapi maksudnya rawatan. Okey, rawatan jin. Okey, cuba bayangkan kalau anak kamu ada sindrom Down. Okey, mungkin gunakan terapi jin, kamu boleh betulkan penyakit ini. Okey, kita tidak mempunyai teknologi sebegini hari ini, mungkin pada masa yang akan datang kita boleh buat. Okey, so siapa tahu kan. Okey, so bertujuan memperbaiki jin mutasi, okey, tidak normal atau cacat menyebabkan fibrosis. Okey, fibrosis ini penyakit sangat berbahaya. Okey, kamu akan mati umur 40 lebih. Okay, kerana terlalu banyak mucus dihasilkan. Okay, ini saya tak terangkan. Okay, boleh cari dekat Google. Okay, hemofilia, okay, anemia sel sabit macam kita belajar minggu lepas, sel sabit. Okay, sel darah merah kamu menjadi bentuk sabit. Okay, tak dapat nak angkut oksigen. Okay, ini sebab salah jin. Okay, mungkin kita boleh betulkan. Kamu boleh jalankan hidup secara normal. Okay, macam saya kata tadi, kita tidak ada teknologi sebegini hari ini. Okey, mungkin pada masa akan datang. Okey, memperkenalkan jin biasa ke sel atau tisu pesakit menggantikan sel-sel cacat. Okey, so macam mana kita buat, sini sudah terangkan. Tolong jangan fokus baca-baca, cukup. Okey, kita tak nak fokus ini sebab ini bukan untuk kita nak tulis esei. Okey, biarpun esei dia akan tanya 2-3 markah sahaja. Okey, so tolonglah fokus big picture. Okay, jangan fokus satu bahagian saja. Okay, nombor 3. Genealogi genetik. Okay, apakah maksud genealogi? Okay, kajian pengumpulan genetik untuk menentukan susu atau tentang keluarga keturunan sejarahnya. Okay, macam kamu mempunyai buta warna. Mungkin nenek ada, atuk ada. Dengan kita ujian satu family, satu keluarga, kita boleh tahu siapa ada, siapa tak ada. Okey, kalau kamu nak lahirkan anak pada masa akan datang, apakah kebarangkalian? Okey, probability, okey, berapa peratus dia akan dapat buta warna. Okey, kita boleh buat genealogi. Okey, so kesan. Okey, kelebihan. Banyak kelebihan kita ada, memberi rasa lega, okey, dari ketidakpastian. Okay, kalau kamu buat testing untuk baby kamu, dia tak ada penyakit, kamu rasa lega. Okay, menubuhkan bidang baru, meningkatkan kualiti hidup. Ini sangat penting, meningkatkan kualiti hidup kita. Macam sekarang, kita punya kualiti hidup sangat tinggi berbanding dengan nenek kita, atuk kita.
kita boleh makan makanan yang lebih berkhasiat, kita boleh dapatkan rawatan yang lebih canggih, okey, yang tidak sakit, lebih cepat, okey, kualiti hidup. Okey, mencegah gangguan genetik pada peringkat awal. Okey, kita boleh tahu sejak kecil apa makanan dia tak boleh makan sebab dia ada genetik macam ni. Okey, macam ada orang dia alergi, dia alah kepada siapa, kepada kacang. Okey, kacang tanah. Okey, dia tak boleh makan kacang tanah, peanut allergy. Okey, dia makan kacang tanah dia akan mati. Okey, tapi bila kita sudah buat testing, kita tahu kita takkan bagi dia makan kacang tanah. Okey, so kelemahan, apakah keburukan dia? Okey, tekanan fisiologikal. Okey, ini saya tak nak tekankan. Okey, organisma baru boleh membuatkan masalah ekologi. Okey, boleh menyebabkan kepupusan. Okey, lagi mewujudkan kesan sampingan yang tidak diketahui. Apakah kesan sampingan yang kita tahu? Sampai sekarang kita tak pasti lagi. Okey, sebab teknologi ini masih sangat baru. Okey, proses tidak boleh diterbalikkan. Okey, kita tidak boleh reverse balik. Okey, kalau ada salah, kita buatkan dia lagi teruk, kita tak boleh nak patah balik. Okey, so kita letakkan benda ni dalam teknologi kejuruteraan genetik. Okey, macam mana kita nak ubah suai genetik. Tadi kita belajar, sekarang kita ubah. Okay, engineering. Okay, kejuruteraan itu maksudnya engineering. Okay, genetic engineering. Okay, nombor 1, teknologi DNA recombinant. Okay, benda ni sangat-sangat mengagumkan. Okay, sangat-sangat terror, sangat-sangat hebat. Okay, apa benda ni? Okay, dulu jika kamu ada diabetes, okay, diabetes maksudnya kencing manis, kamu kena dapatkan insulin. Okay, apakah insulin ni? Insulin ini bantu kamu simpan glukosa. Okay, jika kamu tak ada, kamu kena ambil dari lembu atau haiwan-haiwan. Okay, tapi sekarang kita tak perlu lagi. Kita ambil insulin, kita ambil DNA manusia yang sihat, okay, yang boleh hasilkan insulin, kita masukkan dalam bakteria. Okay, kita masukkan dalam bakteria, kita gunakan bakteria untuk hasilkan insulin. Sangat-sangat hebat sebab insulin yang dihasilkan serupa 100%, 100% sama dengan yang manusia punya sebab DNA manusia punya. So dia hasilkan manusia punya insulin. Sangat-sangat hebat. Dia tak macam haiwan. Kalau kita dapatkan haiwan punya, dia ada salah sikit, mungkin kita tak sesuai. Okay, ada orang dia tak sesuai dengan benda haiwan. Okay, tapi ini sama. Okay, semua sama. Okay, lagi apa kebaikan dia? Sangat-sangat laju. Saya boleh hasilkan beribu-ribu botol insulin dalam masa sangat ringkas. Okay, saya tak perlu pergi ambil suntik haiwan masa panjang lebar, tak payah. Okay, saya hasilkan dalam makmal. Sangat-sangat cepat. Okay, so inilah teknologi DNA recombinant. Okay, sangat-sangat hebat. Okay, next, apa lagi? Organisma termodifikasi genetik. Okay, apakah benda ni? Biasanya kita guna benda ni dalam tumbuhan. Okay, dalam tumbuhan. Okay, sebagai contoh, saya ubah suai jin dalam padi. Okay, padi, nasi kamu makan padi. Saya ubah suai jin dia untuk hasilkan lebih banyak vitamin. Okay, lebih banyak vitamin. Oleh sebab ini, saya tak perlu makan makanan yang lebih banyak untuk dapatkan vitamin. Okay, satu makanan sudah cukup vitamin untuk semuanya. Lebih baik kan? Okay, so itulah maksud organisma termodifikasi genetik. Okay, kita buatkan dalam tumbuhan, haiwan, bakteria, virus. Okay, diubah suai secara genetik untuk tujuan tertentu. Okay, macam gabung jin dari dua spesies berbeza, dapatkan ciri-ciri baru yang mungkin tidak dapat dihasilkan melalui proses persilangan tradisional. Okay, macam sekarang kita ada banyak jenis durian. D24, udang merah, okay, musang king semua. Okay, ini sebab kejuruteraan genetik. Kita ubah suai genetik dia untuk hasilkan durian yang tak sama dari segi bau lah, rasa lah. Okay, itu sebab kita nak buat ni. Okay, meningkatkan kualiti tumbuhan dan buah-buahan komersial. Okay, cuba bayangkan kalau saya ubah suai sejenis buah, dia tak takut pada racun perosak.
dia tak takut pada perosak. Baik kan? Okey, saya sembuh saja racun perosak. Okey, atau ada perosak dia nak makan buah kita, dia tak jadi sebab saya sudah ubah suai, perosak dia tak jadi nak makan. Okey, so sangat baik. Okey, apakah ciri-ciri dia? Buah lebih besar. Okey, saya sudah ubah suai jin dia untuk jadikan dia lebih besar. Nilai nutrisi lebih tinggi macam saya kata tadi. Okey, vitamin lebih banyak. Okey, rintangan terhadap perosak dan penyakit. Tadi saya kata dia tak takut perosak, dia tak takut penyakit, hasil lebih tinggi. Saya boleh hasilkan buah lebih banyak. Katakan saya ubah suai satu jin, dia tambah 20%. 1 tahun saya dapat 20% buah. Okey, banyak Okey, banyak tu. Okey, faedah. Okey, pengurangan penggunaan racun perosak sebab buah saya, katakan saya sudah tak takut perosak, saya tak perlu nak sembuh racun perosak. Okey, saya jimat, kurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, saya tak perlu tanam lagi banyak sebab dia akan banyak, dia akan dapatkan 20%. Saya tak perlu nak tumbuh lagi 20%. Okey, so banyak benda kita buat modifikasi genetik sekarang. Okey, semua ni, okey, semua buah yang kamu makan, okey, adalah dimodifikasikan. Okey, so kesan, okey, sama dengan tadi. Apakah kebaikan? Okey, tanaman ternakan berkualiti. Okey, daya tahan penyakit tinggi. Apalagi masa lebih singkat untuk tuai. Okey, membantu kesihatan manusia. Banyak kebaikan. Okey, keburukan. Okey, mengalami alahan, okey, alergi. Okey, alergi. Apalagi akan pupus. Okey, macam saya kata tadi, boleh menyebabkan kepupusan. Lagi tidak beretika. Ini soalan moral dah. Okey, beretika. Okey, so etika ni baca sendiri. Saya tak nak cakap pasal ni sebab bazir masa. Okey, kita masuk bahagian yang saya rasa satunya yang paling penting dalam bab ini. Sangat-sangat ringkas, sangat-sangat senang, sangat-sangat penting. Okey, variasi. Okey, apakah maksud variasi? Okey, kepelbagaian. Okey, macam kita semua manusia ada variasi. Rupa saya tak sama dengan rupa kamu. Okey, panjang tangan pun tak sama, warna mata pun tak sama. Okey, apalagi banyak lagi kita orang tak sama sebab kita ada variasi. Okey, variasi ni ada 2 kelas. Berapa kelas? 2 kelas. Okey, apakah 2 kelas ni? Nombor 1, variasi selanjar. Okey, selanjar. Okey, nombor 2, variasi tak selanjar. Okey, tak selanjar. Okey, selanjar, tak selanjar. Okey, apa maksud selanjar? Tidak menunjukkan variasi yang jelas dan pasti. Apa maksud dia? Okey, dia tak jelas. Macam, okey, saya bagi contoh. Macam ketinggian. Okey, ketinggian. Okey. Okey, kita tulis macam ni. Dia tidak boleh dikelaskan. Okey, macam ketinggian. Boleh kamu kelaskan ketinggian? Tidak boleh. Sebab 141 cm ada orang, 142 cm ada orang, 143 ada, 144, 145, bla 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 sampai 18 lebih, 19 lebih, 200 lebih pun ada. Okey, cuma okey pada kerendahan yang sangat rendah, okey, 130, 40 lebih sangat kurang. Okey, tak banyak orang. Okey, untuk yang sangat tinggi 19 lebih, okey, juga sangat kurang. Yang paling banyak tu pada tengah. Okey, kita kadar mean. Okey, dalam matematik, statistik. Okey, mean maksudnya tengah. Okey, nampak sini 165 sampai 169. Ini ketinggian yang paling biasa, yang paling banyak orang ada. Okey, so nampak tak, dia tak ada kelas. Dia naik lepas tu turun. Ini kita panggil variasi selanjar. Okey, macam berat badan. Berat badan 50 kg ada orang, 51 ada, 2, 3, 4 sampai 60, 70, 80. Kita tidak boleh nak kelaskan. Okey, dia bahan terlalu banyak kelas. Okey, kita sebut ini variasi selanjar. Okey, warna kulit. Okey, ada yang sangat putih, sangat hitam. Okey, pun ada. Okey, so
benda ni kita panggil lengkung taburan normal. Okey, bentuk ni. Okey, bentuk ini. Okey, lengkung taburan normal. Okey. Lagi apa? Ini sangat penting. Apa yang boleh mengakibatkan variasi ini? Jin dengan persekitaran. Okey, macam ketinggian. Kalau jin saya tinggi, saya akan jadi tinggi. Tetapi kalau persekitaran saya tak makan cukup, saya tak bersenam, saya tidak akan jadi tinggi, saya akan jadi pendek. Itu sebabnya. Okey, so ini variasi selanjar. Okey, kita tengok tak selanjar pula. Okey, variasi yang jelas dan pasti. Okey, ini boleh dikelaskan. Okey, macam apa? Macam kumpulan darah. Kumpulan darah berapa kelas ada? 4 sahaja, iaitu A, B, AB, O. Okey, jenis cap jari 4 jenis saja. Okey, saya tahu semua orang tak sama, tapi bentuk dia boleh dikelaskan kepada 4 saja. Okey, keupayaan menggulung lidah ada 2 kelas saja. Boleh dengan tidak boleh, 2 kelas saja. Okey, macam tadi ketinggian ni sangat banyak kelas, beribu-ribu kelas. Okey, untuk 161 cm banyak orang. Okey, 162 juga banyak orang. Tapi ini A, B, O, kumpulan darah 4 saja, 4 kelas saja. Kita panggil tak selanjar. Okey, tadi yang selanjar tu boleh diakibat oleh jin dengan persekitaran. Ini jin sahaja. Macam kumpulan darah, kalau saya A, seumur hidup sampai saya mati, saya juga akan jadi A. Okay, tak boleh saya makan makanan apa, saya jadi B. Okay, tak mungkin. Tak akan ubah. Okay, so ini tidak boleh diwarisi. Okay, yang selanjar tidak boleh diwarisi. Ini boleh diwarisi. Macam kumpulan darah, kalau bapa saya O, mak saya O, saya akan jadi O. Okay, so dia boleh diwarisi. Okay, so senang. Okay, ini sangat penting. Okay, senang tapi penting. Okay, so faktor-faktor. Okay, ini baca sendirilah. Okay, tak banyak. Okay, faktor genetik tu apa? Okay, pindah silang. Okay, ingat tak apa tu pindah silang? Dalam meiosis tu. Okay, pindah silang. Okay, penyusunan kromosom secara bebas. Persenyawaan secara rawak. Okay, ini 3 kena ingat. Okay, apakah yang menyebabkan kepelbagaian, yang menyebabkan variasi? Okay, so persekitaran tu apa? pH, cahaya matahari. Ini untuk tumbuhan lah. Okay, suhu, air, iklim, okay, pemakanan. Okay, itu saja untuk bab ini. Kita masuk latihan. Okay, nyatakan aplikasi penyelidikan genetik dalam bidang berikut. Okay, perubatan kita guna dalam apa? Okay, dalam forensik. Okay, dengan terapi jin. Okay, penyataan ini untuk apa? Untuk siasatan jenayah. Okay, terapi jin ini untuk apa? Untuk rawatan. Okay, penyakit jin, genetik. Okay, pertanian tu ada apa? Okay, organisma termodifikasi jin. Okey. Lagi apa? Pembakaran terpilih. Okey, maksudnya apa? Maksud saya nak ambil lembu jantan yang paling baik, saya kacukkan dengan lembu betina yang paling baik untuk hasilkan susu atau daging yang paling banyak. Okey, so tulis sendirilah ya. Okey, senaraikan kelebihan dan kekurangan. Tadi saya sudah kata apa kelebihan dia. Penyelidikan genetik, hasilkan okey, makanan lebih berkualiti. Okey, lagi kualiti hidup. Okey, nak meningkatkan kualiti hidup. Okey, lagi kekurangan. Apa yang tak baik ni? Isu etika. Okey, lagi kesan sampingan yang tidak pasti. Okey, ada orang kata ini boleh menyebabkan kanser. Okey,
Tapi tak ada bukti lagi. Okey, mungkin dalam masa depan kita ada bukti. Tak tahu lagi. Okey, D. Apakah masalah yang timbul jika etika? Okey, ni saya tak nak cakap. Benda ringkas. Okey, nombor 18. Pemeriksaan genetik membolehkan kita meramalkan penyakit yang mungkin akan dialami pada masa depan. Bolehkah kita meramalkan? Okey, tak pasti. Okey, rasanya tidak. Pemeriksaan genetik membolehkan kita meramalkan, mengetahui hasil pemeriksaan genetik, meningkatkan risiko memiliki anak dengan masalah genetik yang mungkin dialami pada masa depan. Okey, risiko ada. Kita boleh tahu anak kita ada sindrom Down. Okey, ada sindrom Turner, ada sindrom Klinefelter. Okey. Pemeriksaan genetik satu kemestian untuk semua orang mengelakkan penyakit maut. Tidak. Okey, macam kamu ada sakit jantung. Okey, ini tak bantu. Hasil pemeriksaan genetik memberikan maklumat berguna apabila merancang untuk kanak-kanak masa depan. Betul. Okey, mungkin menunjukkan maklumat genetik tentang ahli keluarga lain. Betul. Okey. So, nombor A. Kejuruteraan genetik melibatkan teknik-teknik digunakan untuk mengubah ciri organisma dengan memperkenalkan jin target daripada organisma lain kepada DNA-nya. DNA diubah dikenali sebagai DNA rekombinan. Organisma dengan DNA rekombinan dikenali sebagai organisma termodifikasi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kejuruteraan genetik? Okey, ini baca dengan dalam nota. Kelebihan, kekurangan sama tadi. Okey, ini saya tak nak cakap lagi. Kita masuk ini, variasi selanjar. Okey, variasi yang tidak jelas. Okey, tidak boleh dikelaskan. Okey, ini songsang lah. Okey, yang jelas yang boleh dikelaskan. Okey, senang. Okey, B. Bandingkan dan kontras kedua-dua jenis variasi yang dinyatakan. Okey, banding dan kontras maksudnya persamaan dengan perbezaan. Okey, apakah persamaan dia? Okey, kedua-duanya juga variasi. Okey, perbezaan. Apa beza dia? Okey, yang selanjar ni, okey, tidak boleh diwarisi. Yang tak selanjar boleh diwarisi. Okey, satu saja cukup. Banyak perbezaan dia. Okey, satu hanya di faktor genetik, satu genetik dengan persekitaran. Okey, so C, dua faktor genetik menyebabkan variasi. Faktor genetik. Tadi saya kata mana? Sini. Faktor genetik pindah silang. Okey, pindah silang. Okey, penyusunan kromosom secara bebas. Okey, 3 sebenarnya. Dia ada 3. Lagi satu, persenyawaan secara rawak. Apa maksud dia? Sperma ada banyak, ovum ada banyak. Kita tidak tahu sperma manakah yang akan gabung dengan ovum mana. Okey, so semua akan hasilkan anak tak sama. Okey, bagaimanakah faktor persekitaran menyebabkan variasi? Jelaskan dengan menjadikan contoh yang sesuai. Okey, faktor persekitaran. Faktor persekitaran macam kita kata cahaya matahari. Okey, cahaya matahari yang mencukupi, okey, menyebabkan tumbuhan tumbuh dengan lebih tinggi. Saya ada cahaya matahari, lebih banyak saya tumbuh. Okey, kalau tak ada, saya tak tumbuh. Okey, so nyatakan 3 kepentingan variasi. Okey, untuk elakkan kepupusan. Okey, lagi kepentingan ekologi.
Ekologi maksudnya apa? Maksudnya dalam alam sekitar kita, dalam ekosistem kita, kita kena ada banyak variasi. Okay, so itu saja saya rasanya. Okay, so tadi saya kata cap jari ni dia ada 4 jenis. Okay, dia ada komposit, lengkung, sepusar, gelung. Okay, kamu boleh pergi Google macam mana bentuk dia. Okay, so saya sampai hari ini untuk hari ini sampai sini untuk hari ini. Okay, video ni akan panjang sikit ya. Okay, tapi tolong habiskan video dengan habiskan jawapan, habiskan latihan. Saya akan bagi jawapan sebab kita sudah habis bab ini. Okay, tolong ulang kaji balik yang sebelumnya sebab bab ini agak panjang. Okay, kita sudah guna masa lebih kurang 4 minggu untuk habiskan bab ini. Okay, sebab kenapa bab ini sangat-sangat penting. Dalam peperiksaan mesti banyak soalan dalam bab ini. Okay, so harap membantu, harap kamu faham. Okay, jika ada apa soalan, sila jangan segan. Okay, boleh tanya. Okay, WhatsApp saya ke siapa-siapa. Okay, WhatsApp, Google Classroom juga boleh tanya. Okay, kalau macam ini. Okay, sampai sini hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay, bye-bye.